meraihkan syawal dengan kegembiraan. Mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Aminullah bin Ghanib daripada SK Batu Arang. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Yang berusaha Tuan Haji Sajuli bin Masdur, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Gombak, Timbalan-timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Gombak, barisan pegawai-pegawai, staf dan kaki tangan pejabat pendidikan daerah Gombak, barisan pentadbir, guru besar dan pengetua sekolah-sekolah daerah Gombak. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita panjatkan kesyukuran kerana dengan kelapangan dan keizinannya pada pagi ini sama-sama kita dapat bersua muka di dalam talian ini sempena program bacaan Yasin dan juga tazkirah yang disampaikan pada setiap hari Jumaat. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah hari ini kita berada pada penghujung bulan Ramadan, iaitu 29 Ramadan tahun 1441 Hijrah. Dan sudah pastinya lah tuan-tuan dan puan-puan yang bersama pada pagi ini merasakan sudah dekat dengan bulan Syawal dan sudah hampir untuk menyambut Hari Raya Aidul Fitri. Jadi sedikit untuk saya sampaikan, untuk ingatkan bahawa satu hadis Nabi SAW an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu anna Nabi SAW qala ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Daripada Abdullah bin Salam, sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, wahai sekalian manusia, kata Nabi. Ini dalam keadaan ketika mana Nabi SAW sampai ke kota Madinatul Munawwarah. Ketika itu Nabi mengucapkan dengan kata-kata begini, ayyuhan nas afshus salam. Wahai sekalian manusia, kata Nabi. Afshus salam, sebarkan salam, kata Nabi. Maknanya kita sama-sama sebarkan salam dengan lafaz Assalamualaikum. Perbanyakkan perkataan salam di kalangan kita. Dan yang keduanya apa kata Nabi? Wa at'imut ta'am, dan berilah makan pada sesiapa pun. Berilah makan, sedekah makanan dan seumpama dengannya. Dan juga wasilul arham, dan tautkanlah hubungan silaturahim, kata Nabi. Dan wasallu bil lail wan nasu niyam, dan bangunlah untuk solat pada waktu malam ketika mana manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kamu nescaya kamu akan masuk ke dalam syurga dengan sejahtera, dengan aman, insya-Allah. Jadi inilah pesanan Rasulullah SAW yang menitik beratkan tentang hubungan silaturahim di kalangan kita, yang diadakan program pada hari ini menjurus kepada hubungan silaturahim, walaupun telah lama kita tak bersua muka secara nampak tubuh badannya, tetapi hari ini kita hanya bersua muka
dengan fenomena PKP, ya, Perintah Kawalan Pergerakan ini, maka dapat juga kita berhubung dalam talian ni, alhamdulillah. Dan ini juga merupakan salah satu perkara yang boleh menghubungkan silaturahim di kalangan kita, ya, walaupun kita di tempat kerja. Maka inilah pesanan Nabi SAW kepada kita untuk kita hubungkan tali silaturahim. Tuan-tuan rahimakumullah, hari ini telah pun masuk hari yang ke-29 Ramadan. Ya. Tajuknya pula memburu al-qadar. Bila disebut tentang memburu al-qadar, maka sudah pastinya lah persediaan sebelum daripada 10 akhir bulan Ramadan itu, maka sudah pastinya sifat seorang pemburu ni, dia sudah siap dengan peralatan-peralatan dia. Dia sudah siap dengan fizikal dan mental dia untuk menghadapi, ya, 10 malam terakhir pada Ramadan, disebabkan perbuatan memburu itu, maka persediaan yang disebut daripada awal, ya, sebelum daripada masuknya bulan Ramadan itu sudah pastinya dia akan persediakan, ya, membuat persediaan dari segi mental dan fizikal, ya, untuk mendapatkan al-qadar. Jadi tuan-tuan, walaupun kita dah lepas yang disebut sebagai malam ganjil, malam tadi adalah malam ganjil yang ke-29 tuan-tuan. Ya, Nabi sebut altamisuha fil ashril awakhir withra. Ya, carilah malam al-qadar itu pada 10 malam yang terakhir, pada malam-malam yang ganjil. Pada malam-malam yang ganjil. Ya, maka inilah yang Nabi kata 10 malam yang ganjil, iaitu malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Maka kita pun dah telah berada pada hari yang ke-29 dan malam tadi malam yang ke-29 akhir. Ya, adakah kita, ya, berpeluang bertemu dengan al-qadar, ataupun kita biarkan begitu saja malam itu berlalu pergi? Ya, maka inilah antara kerugian, ya, bila mana kita tak mengambil manfaat yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang disebut sebagai bulan Ramadan, ya, yang orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan juga mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala, maka diampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga dengan barang siapa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam pada bulan Ramadan, ada juga ulama yang berpendapat yang disebut qama itu adalah, ya, solatut tarawih. Ada juga yang berpendapat menghidupkan malam-malam, ya, dengan qiyamul lail, ya, qama ramadhana dengan penuh keimanan, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampunkan dosa-dosanya. Ya, kita ni hamba Allah Taala, sudah pastinya kita tak lari daripada dosa. Imanan wa ihtisaban, dengan mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, nescaya, ya, Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Itulah yang disebut sebagai, ya, amalan-amalan dalam bulan Ramadan yang akan diampunkan dosa-dosanya yang mana kita perbuat dalam, ya, waktu-waktu yang lepas, Allah akan ampunkan. Ya, selaras dengan apa yang disebut, ya, tentang malam al-qadar itu dalam surah al-qadar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr.
ya, sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Kata Allah, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan pada malam itu turun para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur segala urusan, dan malam itu penuh keselamatan hingga fajar. Ya, ini dalam surah Al-Qadar. Tuan-tuan pun ya banyak kali baca, ya, mudah-mudahan kita ambil iktibar daripada surah tersebut. Kita banyak hidupkan malam, ya. Latihan bulan Ramadan ini kita bawa kepada bulan yang keluar daripada bulan Ramadan selepas daripada ni. Jangan kita rasa habis je bulan Ramadan tutup buku terus. Ya, kain serban pun lipat terus. Ya, kopiah pun lipat juga. Ya. Dan inilah masanya kita memperbanyakkan ataupun mempraktikkan apa yang kita belajar dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita banyak baca Al-Quran. Bulan Ramadan kita banyak solat sunat. Bulan Ramadan kita banyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan kita banyak, ya, ada orang yang berpeluang iktikaf, imam-imam dia dapat pergi masjid hari ni, tapi orang awam dah tak boleh dah pergi masjid. Jadi tunggu dan waktunya ketika nanti bila mana dibenarkan pergi masjid, sama-sama kita hidupkan, ya, makmurkan masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Inilah peluang kita, ya, sementara umur kita masih ada, dan memperbanyakkan doa. Ya, kita ni kurang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni kurang berdoa. Ya, sebagaimana yang disebut pada malam akhir, 10 malam akhir bulan Ramadan itu, kata Aisyah tanya kepada Nabi SAW, apa yang patut aku baca pada bila bertemu malam Al-Qadar itu? Maka Nabi kata, ya, quli Allahumma innaka afun karim Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya engkau ni maha pemaaf. Engkau maha pemaaf, ya Allah. Ya. Maka sesungguhnya engkau suka memaafkan. Tuhibbul afwa. Ya, engkau suka pemaaf. Maka maafkanlah aku. Maka kita banyakkan minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala di samping kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hari ni, ya, bila sebut 29 dah, hari ni 29, Allah dah terlepas dah. Dah tak ada chance. Ya, bukan tak ada chance. Ya, kita ni walaupun kita rasa kita dah terlepas, masih lagi kita ada peluang sementara kita hidup atas muka bumi Allah untuk kita perbetulkan diri kita, amalan kita, ya, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 malam yang terakhir itu masih ada peluang kita untuk bersedekah. Tuan-tuan, maka inilah peluang kita, ya, sebelum tutupnya bulan Ramadan. Gandaan pahalanya lain, tuan-tuan. Bila bulan Ramadan ni gandaannya hebat, tak sama dengan bulan-bulan yang lain. Bila bulan Ramadan ni, ya, tu pasal bulan Ramadan ni orang banyak keluarkan sedekah sebab tahu kelebihan bersedekah pada bulan Ramadan. Ya, bersedekah dengan keikhlasan kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah sebut dalam Quran, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ya, perumpamaan atau perbandingan orang-orang yang mengeluarkan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala, sedekah, derma pada jalan Allah taala, ya, seumpama satu biji benih. Daripada satu biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Dan daripada setiap tangkai itu tumbuh lagi 100 biji benih lagi pada tiap-tiap tangkai. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi orang yang dikehendakinya. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya maha luas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Masya-Allah. Ya, ini pahala-pahala kerana saya pernah teringat kata-kata almarhum, ya,
Ustaz Al-Fazil Datuk Ismail Kamus. Apa kata almarhum selalu menyebut dalam ceramah-ceramahnya, ya, harta yang kita punya, apa yang kita infakkan sedekah itu, itulah yang kita punya. Yang kita nampak atas ni sekarang ni semuanya bukan kita punya. Bukan kita punya. Ya, yang kita punya apa dia? Yang kita dah masukkan dekat tabung-tabung masjid tu. Yang kita sedekahkan untuk fi sabilillah. Ya, dan segala-galanya apa yang kita infakkan itu adalah kita punya dekat akhirat nanti. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, ya, bertepatan dengan kita ni dah dekat dengan Syawal, maka sesungguhnya, ya, kita raikanlah bulan Syawal ini dengan kegembiraan. Walaupun, ya, bulan Syawal yang datang ini kita masih lagi dalam fatrah, ya, perintah kawalan pergerakan bersyarat, maka masih lagi kita boleh berhubung dengan ahli keluarga, ibu bapa kita dan juga sanak saudara serta rakan-rakan kita, ya, melalui media sosial. Jadi kita jangan, ya, matikan apa juga perkara-perkara yang boleh menghubungkan silaturahim di kalangan kita ni. Kita hanya sempitkan pada perjumpaan live saja, tetapi kita boleh berhubung secara live di alam maya. Alhamdulillah. Ya. Jadi yang pertama sekali suka diingatkan sama-samalah, ya, daripada malam yang disebut sebagai malam hari raya, sama-sama kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita membesarkan Allah taala. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya, supaya kamu cukupkan bilangan puasa kamu selama sebulan, dah cukup, maka supaya kamu selepas daripada itu membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan bertakbir kerana telah memberi petunjuknya kepada kamu dan supaya kamu menjadi orang yang bersyukur. Maka kita bertakbir tuan-tuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ya, bertakbir. Walaupun keadaan suasana tu tak dapat jumpa mak ayah pagi raya, selalu dapat jumpa mak ayah. Melilih je air mata dia sambil bertakbir. Ya. Padahal bertakbir ini, hari raya ini kita menyambut kemenangan. Kita kena rasa seronok, kita kena rasa gembira. Kerana dah sebulan kita melawan hawa nafsu kita berpuasa, menjaga panca indera kita, ya, lapar dahaga kita, alhamdulillah kita berjaya melawannya. Maka kita sambut hari kemenangan dengan gembira. Ya, tak macam kalau kita pergi negara Arab sana, dia takbir tak sama macam kita. Ya, kalau negara Arab dia takbir macam mana tuan-tuan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Macam nak pergi perang. Ya, macam kita ni nak pergi pegang senjata, pergi perang, balik daripada perang, seronoknya. Macam tu jugalah. Apa pun kita takbir bunyinya macam mana, janji takbir tuan-tuan. Banyakkan bertakbir. Membesarkan Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kesyukuran dan membesarkan Allah taala. Sampailah kepada pagi hari raya itu, maka selepas daripada hari raya kita dah habislah. Sampai waktunya kita dah habis untuk bertakbir hari raya. Maka malam tu hidupkan malam Aidilfitri dengan bertakbir. Dan setiap Muslim, ya, itu maka kita disunatkan untuk kita mandi. Sudah pastinya kita dah pergi solat subuh, maka, ya, kita disunatkan mandi sunat hari raya Aidilfitri. Jangan lupa tuan-tuan. Mandi sunat hari raya Aidilfitri yang
disunatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana pagi hari raya. Ya. Dan disunatkan juga kita memakai pakaian yang terbaik, ya, yang kita miliki. Saya yakin dan percaya tuan-tuan dah pun, ya, memiliki baju baru, ya, sempena hari raya tiap-tiap tahun kita kena ada baju baru. Ya, kita kena ada satu baju yang baru untuk kita pakai pada hari raya Aidilfitri pada paginya. Jangan sampai kita ni sampai tak ada baju. Orang yang susah macam mana pun dia dapat satu baju untuk dia pakai pada hari raya Aidilfitri. Ini kan pula orang yang ada kewangannya tak ada masalah, tapi dia pakai baju yang Allah dengan pudarnya, dengan tak ada semangatnya nak merayakan. Ini yang kita tolak, ya. Ini yang kita tak nak pada pagi raya. Dia menjadikan satu masalah bagi dia, ya, tak ada semangat langsung untuk merayakan Aidilfitri, ya. Janganlah sampai kita timbul perasaan riak dengan pakaian yang kita ada, ya, cukup sekadarnya. Jangan pakai pakaian yang pelik-pelik. Ini benda yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Jangan pakai benda yang pelik daripada orang lain. Menjadi, ya, orang pun boleh kata semua, peliknya pakaian dia, tak pernah lagi ada orang pakai macam tu. Ya, dan, ya, selalunya kita menuju ke masjid melaksanakan solat hari raya Aidilfitri. Jadi dalam fatrah PKP ini, tuan-tuan, ya, kalau daripada Jabatan Agama Islam Selangor pun telah keluarkan bagaimana panduan melaksanakan solat hari raya Aidilfitri di kediaman masing-masing. Jadi tuan-tuan boleh download dan juga bagi ketua keluarga, ya, orang lelaki, maka bersedialah untuk kita mengimamkan ahli keluarga kita pada solat sunat hari raya Aidilfitri. Bukan setakat mengimamkan solat sunat sahaja. Malahan kita ajak ahli keluarga kita dalam fatrah PKP ni, sepatutnya kita sama-sama berjemaah dengan ahli keluarga kita. Jangan kita biarkan ahli keluarga kita ni semayang sorang-sorang dalam rumah, ya, dalam bilik masing-masing. Padahal kita wujudkan salah satu tempat untuk sama-sama kita solat berjemaah. Adik, abang, alung, angah, semua dah masuk waktu kita sama-sama duduk dekat tempat ni untuk kita solat berjemaah. Ini juga salah satu latihan, ya, dalam fatrah PKP ini, salah satu kelebihan untuk kita mendidik anak-anak di rumah. Maka selepas daripada solat sunat hari raya Aidilfitri itu, maka tuan-tuan ketua keluarga bangunlah, ya, capailah teks khutbah hari raya Aidilfitri itu, ya. Kalau siapa yang nak baca, dia alu-alukan. Siapa yang tak nak baca pun boleh. Tapi inilah peluangnya, ya, ketua keluarga, inilah masanya aku dapat baca. Aku dapat berkhutbah depan ahli keluargaku. Selalunya aku mendongak je tengok imam. Mendongak je dengar imam khutbah. Tapi hari ni, hari raya ni, aku dapat baca khutbah. Tak seronok, tuan-tuan? Jadi praktikkan pada pagi hari raya Aidilfitri, ya, teks yang telah disediakan oleh Jabatan Agama Islam Selangor. Dan disunatkan untuk menjamah makanan kita selepas daripada subuh tu kita dah boleh makan dah. Ya, jangan jadi untuk menjadikan hari itu sebagai tidak ada puasa. Haram kita berpuasa pada satu Syawal. Dan mengambil amalan para alim ulama, mereka meneladani sunnah Nabi SAW mengucapkan perkataan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minka. Ya, maknanya apa dia? Semoga Allah menerima amalan kamu dan amalan kami. Ya. Semoga Allah terima amalan kamu. Taqabbalallah. Tapi di kalangan umat Melayu di negara kita, kita biasakan dengan ucapan selamat hari raya, maaf zahir batin. Itu pun tak mengapa, boleh juga. Ya, bukan menjadi satu kesalahan dan juga dosa. Kita ucap yang benda yang elok-elok. Selamat hari raya, maaf zahir batin. Macam kita doakan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, ini yang selalu diamalkan oleh para alim ulama.
Dan ibadah ini sangat penting untuk ditekankan pada hari raya, ya, bila mana kita melaksanakan solat hari raya Aidul Fitri 2 rakaat, ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya Aidil Fitri kemudian terus mengerjakan solat hari raya sebanyak 2 rakaat. Dan hari raya ini juga dituntut kita bermaaf-maafan. Jadi selalu bila dah ada media sosial ni, WhatsApp, ya, Telegram, dan juga sekarang ni kita ada Google Meet, ya, kita boleh berhubung dengan rakan-rakan kita boleh, ya, bermaaf-maafan, tak menjadi kesalahan. Ya, kita dituntut memohon maaf dan memaafkan orang lain. Ya, apa yang yang berlaku, pergaduhan dan juga perkara-perkara yang menimbulkan perselisihan, maka hari raya inilah kita ampunkan, ya, orang yang ada kesalahan dengan kita, dan kita minta ampun pada orang yang kita pernah buat salah. Ya, ini yang digalakkan. Dan untuk meraihkan hari raya ini, kita kena ingat untuk adalah hari yang meraihkan kejayaan umat Islam, dan wajarlah umat Islam pada hari raya itu, ya, bergembira, ya, kerana sudah sebulan, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dia ayat dia kepada orang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ya, telah diwajibkan, telah difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana golongan yang terdahulu daripada kamu, ya, berpuasa juga golongan yang terdahulu. Mudah-mudahan akhirnya itu daripada beriman itu kamu tingkatkan keimanan kamu menjadi orang yang bertakwa, ya. Bertakwa itu apa dia? Khaufu minal jalil, warridha bil qalil, wal amalu bit tanzil, wal isti'dadu bi yaumir rahil. Apa dia? Yaitu takwa itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian redha dengan yang sedikit. Kemudian apa dia? Beramal dengan apa yang diturunkan Allah Taala. Tengok, kaji Al-Quran tu, ya. Bukan setakat kita baca saja, tengok terjemahan dia, ya. Beli buku-buku, kitab-kitab tafsir, ya, mudah-mudahan kita dapat faham apa yang terkandung dalam Al-Quran. Wal amalu bitanzil wal isti'dadu bi yaumir rahil, dan kita senantiasa siagakan diri kita sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita nak siapkan? Apa yang kita nak siapkan? Kita siapkan dengan bekalan-bekalan amalan kita, tuan-tuan. Ya. Umur kita tak tahu panjang mana. Maka sekarang inilah, ya, kita mengumpulkan bekalan-bekalan kita yang kita nak bawa balik, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bila mana kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dan waktu dan ketikanya kita semua tak tahu. Jadi kita kena ada rasa bersedia. Bila bersedia inilah, maka perbuatan-perbuatan kita sering kita kawal, jaga, dan itu yang dimasukkan dengan at-taqwa. Ya. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, semoga amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa kita dimakbulkan dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya, ya, kita beruntung, tuan-tuan. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah jadikan satu bulan ini, bulan Ramadan ini, bulan kasih sayang Allah Taala kepada hamba-hambanya. Bulan kasih sayang Allah Taala kepada hamba-hambanya untuk kita sama-sama membersihkan diri kita. Ya, kalau kita pakai kereta, tuan-tuan, kita pakai kereta, apa yang jadi pada kereta tu? Sudah pasti dalam kereta tu ada dia punya yang menjalankan kereta dia, yang paling penting enjin dia. Ya, kalau tak ada enjin, kereta tak boleh bergerak, tuan-tuan. Ya. Jadi bila enjin ini, maka kita kena, ya, pergi maintenance dia. Waktu dan ketikanya kita kena tukar dengan minyak hitam dia, tukar bahan-bahan yang boleh membersihkan dia. Ini kan pula
hati kita ni 11 bulan yang lalu kita telah lalui dengan berbagai-bagai perkara yang kita lalui, ya, sudah pastinya hati kita ni tak tahu macam mana. Kurang pula istighfarnya, banyak pula tinggal sembahyangnya, ya, sembahyang tapi lambat pula di akhir-akhir waktu, bukan setakat akhir-akhir waktu, ya, ada niat pula, ya, di akhir dan pada awal waktu. Di akhir dan awal tu macam mana tuan-tuan? Sembahyang betul-betul nak dekat masuk waktu asar. Sembahyang zuhur dekat-dekat masuk waktu asar. Kemudian kenapa nak dekat waktu asar? Sebab lepas dah sembahyang zuhur tu terus sembahyang asar. Ya, jadi boleh ke macam tu tuan-tuan? Ya, memang dah kumpul niat macam tu. Jadi di mana kita nak dapatkan fadilat-fadilat ataupun kesan daripada melaksanakan solat tersebut? Ya, dan Ramadan kita dapat memperbaiki amalan dan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Ta'ala atas muka bumi ini dan mencari redha Allah Ta'ala daripada min ibadatil ibad ila ibadatil rabbil ibad. Daripada kita menghabakan diri kepada makhluk, ya, ini kena buang. Dalam diri kita ni ada satu sifat, kita membesarkan makhluk lebih daripada Allah Ta'ala. Maka bila mana kita jaga Allah Ta'ala, segala-galanya dia akan baik, insya-Allah. Tapi kalau kita membesarkan makhluk itu lebih, maka ada something wrong. Jadi kita kena perbetulkan tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat redha Allah Ta'ala yang akhirnya kita semua akan ditempatkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengurniakan Ramadan yang terbaik buat kita pada tahun ini, ya tuan-tuan, dan kita berdoa pada Allah Ta'ala semoga Allah akan memberikan, ya, kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Jangan kita berhenti berdoa, ya, dan jangan kita jadi hamba yang putus asa. Jadi sekadar tu dahulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan, ya, kita mengambil pengajaran yang disampaikan dan, ya, untuk kita mengamalkan pada hari raya Aidul Fitri nanti, ya. Dan saya nak ucapkan selamat hari raya Aidul Fitri kepada semua, ya, kepada Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Gombak, ya, Tuan Haji Sajuli bin Masdur, barisan timbalan-timbalan dan juga barisan pegawai-pegawai, staf dan juga kaki tangan, barisan pentadbir, guru-guru dan sekolah-sekolah, ya, guru besar dan juga pengetua di seluruh sekolah-sekolah di daerah Gombak ini. Jadi sekadar tu dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.